Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, saya nak panggil nama. Tunggu dah jap. Okey. Saya panggil nama ya. Nadia Husna. Saya Puan. Nik Nurliana. Saya Puan. Muhammad Nur Fikri. Saya Puan. Yusra Hazikah. Yusra. Tak ada.
Amni Nur Izzati. Saya Puan. Afif Zulkarnain. Saya Puan. Nek Nur Syahira. Saya Puan. Wan Nur Faraizah. Saya Puan. Syaza Adlina. Saya Puan. Nur Izzah. Saya Puan. Fatin Nur Kastina. Fatin. Syazwi Mifzal. Saya Puan. Patricia binti Ahmad Yusof. Saya Puan. Nur Syazulaika. Saya Puan. Muhammad Arif. Saya Puan. Muhammad Dian Muhammad Arif. Muhammad Harith Syafiq. Dia Nur Kamarina. Saya Puan. Muhammad Faiz. Saya Puan. Azra'i. Saya Puan. Oh, Fatin ni dia datang Ahmad Syari. Saya Puan. Nur Ain Syuharni. Saya Puan. Nurul Izzah. Saya Puan. Nur Faiza. Saya Puan. Faris Farhan. Faris Farhan. Faris Farhan ada. Muhammad Alif. Saya Puan. Iman Sofia. Saya Puan. Ahmad Danish. Saya Puan. Muhammad Syahmi. Saya Puan. Zainur Naim. Saya Puan. Nur Arina. Saya Puan. Puteri Zulaika. Saya Puan. Muhammad Amir Farhan. Saya Puan. Muhammad Adam. Saya Puan. Nur Nadirah. Saya Puan. Muhammad Inza Shifa. Saya Puan. Nur Farah Najwa. Farah Najwa. Okey, kita minggu ni saya dah masukkan slide minggu ketiga ni, minggu yang ni dalam awak punya apa Google Classroom, boleh tengok. Tapi saya akan share jugalah slide ni. Sekejap ya. Sekejap ya.
Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita nak tengok sikit, saya ada cari kat YouTube berkaitan dengan ni lah. Awak tengok je ya. Nanti baca, dengar dan saya akan cari 5 orang untuk bagi respon berkaitan dengan video ni. Dulu ada satu pop-up Dengar yang tak? datang entah tiba-tiba yang kita nak design manusia guna teknologi. Dengar? Benda tu dah jadi ke belum? Jadi ke belum? Tetapi sebenarnya proses yang terjadi sebelum kita nak design human adalah kita dah buat proses cloning. Tapi cloning ni dia ada beberapa benda yang agak tak berapa design manusia guna teknologi. So dulu ada satu pop-up yang datang entah tiba-tiba yang kita nak design manusia guna teknologi. Benda tu dah jadi ke belum? Jadi ke belum? Tetapi sebenarnya proses yang terjadi sebelum kita nak design human adalah kita dah buat proses cloning. Tapi cloning ni dia ada beberapa benda yang agak tak berapa orang saintis sukalah result dia, sebab once kita clone yang berjaya mungkin dia akan mati awal. Sebab proses penuaan, proses yang terjadi dalam sistem fisiologi yang menyebabkan dia tak berapa cantik lah untuk kekal klon-klon ni, dan kemudian klon-klon yang dihasilkan ni mungkin akan menghadapi beberapa tindak-tindak undang-undang ataupun etika. Sebab kita bayangkan macam ni lah, katakan cloning baby ni menjadi, tetapi tangan dia ada 4, kaki dia ada 1, mata dia ada 3, tetapi dia hidup. Jadi apa yang kita nak buat dengan bayi tersebut? Sebab bayi ni dah hidup. Jadi etika-etika ni sangat berat kepada proses-proses kita nak bina manusia, cloning dan sebagainya. Terutama sekali lah ya, kita bila sembang tentang manusia ni, macam-macam hal. Sekarang pada zaman sekarang kita dah jumpa satu teknologi yang disebut sebagai CRISPR, yang mana CRISPR ni stand of something yang sangat panjang, korang boleh tengok, yang mana dia membantu saintis untuk membina ataupun membuat bayi-bayi menggunakan jujukan-jujukan genetik yang kita ubah suai. So CRISPR ni technically-nya dia adalah satu proses membuat sesuatu organisme ataupun mengubah genetik organisme menggunakan teknik cut and paste yang sama macam komputer. Kita cut dekat satu tempat, so kita paste dekat satu tempat, tapi itu adalah technically cara CRISPR menjadi. So apa yang menariknya tentang CRISPR ni adalah kemampuan dia untuk design a baby ataupun design a human yang menggunakan hanyalah perubahan-perubahan pada genetik. Okey, kita bagi contoh. Contohnya manusia ni pendek, tetapi manakala kita dah pendek, kita dah tak boleh nak buat apa-apa, tapi kita nak ada bayi kita yang tinggi lampai. So kita hantar kita punya sel, sperm atau ovum yang maybe dah fuse, maybe belum, untuk saintis edit beberapa bahagian tertentu untuk menjadikan anak tu bila dilahirkan dia akan menjadi tinggi. Tetapi itu adalah programming untuk buat human. Tapi bagaimana pula kalau orang yang ada penyakit, contohnya Alzheimer. Orang-orang yang sakit ni, kita boleh manipulate dia punya genetic substance ataupun jujukan-jujukan DNA yang mana menggunakan teknik CRISPR ni sendiri, daripada dia sakit kepada dia sembuh. Ataupun orang yang ada kanser, daripada dia ada kanser, kita ubah jujukan tertentu menyebabkan kanser tu tak ada dan dia kembali sihat. So itu adalah kehebatan teknologi CRISPR ni pada zaman sekarang lah. Sebenarnya dekat China pada tahun 2018, diorang claim diorang dah berjaya buat human babies menggunakan teknik CRISPR, tapi tak tahulah sejauh mana diorang punya penemuan dan kejayaannya. Tetapi dekat Amerika Syarikat pada tahun 2016, Konsul telah meluluskan penggunaan CRISPR dalam teknik merawat penyakit HIV. So meaning that CRISPR ni sekarang bukanlah benda yang asing dalam dunia teknologi. So benda tu possible untuk terjadi. Okey. Siapa nak respon berkaitan dengan berkaitan dengan video tadi tu? Faham tak apa yang dekat dalam video tu? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Tak ada yang boleh respon? Dia macam ubah ciptaan lah kan puan?
Dia ubah ciptaan. Okey. Boleh tak awak rasa? Tak boleh. Yang CRISPR tu awak rasa boleh tak? Rasanya macam tak boleh. Rasanya macam tak boleh. Itulah saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab benda ni boleh dibincangkan oleh ulama. Tetapi pada asasnya dia ada garis panduan. Okey, terima kasih Syahmi berjaya sukarela. Bagilah tepukan sikit. Awak tak nak bercakap. Okey. Jadi kat video tu nak tanya Nek Nur Syahira. Ya Puan. Nek Nur Syahira. Apa yang awak faham tentang teknologi CRISPR tu? Dia macam ubah ciptaan manusia. Ubah ciptaan manusia? Ubah ciptaan manusia ke ubah ciptaan Tuhan? Ubah ciptaan Tuhan. Ubah ciptaan Tuhan. Kenapa pula dia mengubah? Dia kan nak bantu orang. Sepatutnya dia macam kena terima lah apa yang Allah bagi kat dia. Dia kena serah lah kiranya. Okey, terima kasih Syahira. Amni Nur Izzati. Ya Puan. Okey, Amni. Boleh tak kalau kita cipta manusia? Tak, sebab kita buat kerja Allah. Kita boleh. Ya Allah. Kalau kita matikan manusia boleh tak? Tak juga sebab tu kerja Allah. Kecuali bersebab. Kecuali bersebab. Okey, terima kasih Amni. Bagilah tepukan sikit kat Amni. Okey. Jadi seorang lagi respon. Nak panggil Ahmad Syahri. Ya, saya. Ahmad Syahri. Boleh tak kalau kita buat sesuatu tu macam kita clone, kan tadi Amni cakap tak boleh sebab dia mengubah ciptaan Allah. Jadi kita boleh tak clone macam pokok, boleh tak? Pokok boleh kot. Boleh kan? Tak boleh. Tadi Amni cakap tak boleh. Tapi pokok bukan tu lah. Bukan benda yang boleh bergerak tu. Tak reti nak cakap Pokok macam tak ni. boleh bergerak. Goyang tu tak? Bukan. Dia bukan manusia, dia bukan haiwan. Dia bukan manusia, dia bukan haiwan. Dia apa? Dia tumbuhan. Okey, terima kasih. Respon Ahmad Syahri. Siapa boleh respon yang lebih, maksudnya dia boleh konklusikan video tadi tu? Apa sebenarnya yang boleh, apa sebenarnya yang tak boleh? Yang awak rasa lah respon kesimpulan daripada video tadi tu. Mungkin untuk tujuan perubatan boleh. Okey. Tapi kalau untuk apa? Tak boleh. Apa yang tak boleh? Sekejap ya. Awak berhenti sekejap 5 minit. Saya ada hal sikit.
Okey, sorry. Pensyarah awak datang tadi daripada JTMK. Okey. Jadi kesimpulannya yang Zainul Naim cakap tadi, okay, saya berpuas hatilah dengan jawapan dia. Okey. Dia macam ni. Kalau kita ni dari sudut etikanya lah kan, etika Islam, kalau perkara itu membawa manfaat, contohnya macam tadi kita nak clone tumbuhan, dia membawa manfaat kepada manusia, dia boleh meningkatkan pendapatan dan dia tidak walaupun pokok itu adalah satu tumbuhan hidup dan itu telah dibincangkan oleh ulama. Contohnya awak tahu tak macam mana kita nak tot pokok? Tahu tak? Siapa tahu? Macam mana nak tot pokok? Tahu. Macam mana Syahri nak tot? Tahu tot tu? Dia potong pokok tu kat ujung tu. Lepas tu dia buang kulitnya, diikat kat pokok lain. Bagi tumbuh kat pokok lain. Orang dulu, orang kampung lah biasanya kan, dia orang ataupun orang bandar pun ada. Dia nak tot pokok tu kenapa? Dia nak pokok tu sihat. Tumbuh Dia lagi nak lawa. Biasanya kalau kita nak tot pokok ni adalah pokok yang dah rosak ataupun pokok tu dia ada penyakit. Jadi kita nak baik pulih pokok tu, kita totkan pokok tu. Siapa baru tahu ada teknologi tot tu? Angkat tangan. Siapa baru tahu? Ramai tak tahu je? Oh, ada ramai tak tahu rupanya. Ada yang tak tahu tot pokok rupanya. Okey. Tu kena belajar dengan Syahri ni. Nanti kalau jumpa Syahri, suruh Syahri ajar macam mana kita nak tot pokok. Dia kena ikat dengan tanah. Tanah supaya pokok tu bercantum. Jadi, dulu waktu saya kecil-kecil, saya orang kampung kan. Saya suka pergi tengok jiran-jiran saya ke ayah saya pergi tot pokok tu, ikat dengan plastik semua kan. Jadi lepas tu pokok tu akan sembuh. Maksudnya kalau dia ada penyakit, dia boleh sembuh. Jadi itu dibenarkan oleh ulama. Tetapi kalau untuk kita klon binatang atau kita klon manusia, memang diharamkan sebab kita mencipta ciptaan yang baru. Kalau pokok tadi kita bukan mencipta pokok, kita membaik pulih pokok tu. Sebab itulah tumbuhan ni dia hidup juga, dia makhluk Allah. Binatang pun makhluk Allah, tetapi kalau binatang, kalau kita baik pulih binatang tu dibenarkan. Contoh kita sihatkan binatang tu, DNA binatang tu kita sihatkan boleh. Tetapi kalau nak buat satu binatang yang sama macam binatang tu, tidak boleh. Sama juga dengan kita membuat manusia. Tetapi boleh tak kalau kita memperbaiki sel? Contoh teknologi CRISPR tadi. Boleh tak? Yang tu masih lagi ulama membincangkan boleh ke tak CRISPR ni, dan ada ulama yang menetapkan bahawa dia ada garis panduan dia kalau kita nak buat. Maksudnya kita tak boleh mengubah apa. Dia adalah garis panduan dia. Nanti kita akan tengok. Nantilah minggu depan ke nak bincangkan teknologi CRISPR tu, panjang pula kan. Jadi, kenapa saya nak bincangkan isu teknologi klon dan CRISPR ni? Sebab pada hari ini kita akan membincangkan satu konsep, iaitu konsep akhlak. Okey? Kenapa? Apa kaitan konsep akhlak ni dengan video tadi? Nak respon nak respon dari Amir Farhan. Apa kaitan video tadi dengan cerita konsep akhlak ni? Amir Farhan. Amir Farhan ada? Amir Farhan satu. Ada puan. Okey, Amir Farhan, cuba respon apa kaitan video tadi tu dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu konsep akhlak. Apa dia? DNA tu macam akhlak kita ke? Kita boleh ambil daripada orang ke, benda-benda baik kita sematkan dalam jiwa kita. Ambil daripada apa? Video tadi tu, awak tengok tak video tadi? Tengok. Apa kaitannya? Mungkin kita boleh ambil
Kalau contoh kita kacukkan pokok tu untuk kebaikan mungkin macam tu kot. Kita ambil kebaikan yang orang lain buat, kita sematkan dalam jiwa kita. Okey, Akhlak terima kita. kasih Amir. Okey, terima kasih Amir Farhan. Satu lagi respon. Kita ambil perempuan. Patricia. Apa kaitan video tadi tu dengan apa yang kita nak belajar hari ini iaitu konsep akhlak? Patricia? Patricia. Okey. Dari segi perbuatan. Perbuatan maksudnya? Saya pun tak pasti lah. Tengok tak video tadi? Tengok. Apa dia? Kaitan video tadi tu dia nak cipta clone, dia nak cipta teknologi CRISPR dengan konsep akhlak yang kita nak belajar hari ni. Tak ada. Okey, siapa yang nak bantu Patricia ni? Siapa nak berespon? Saya nak jawapan. Amir Farhan tu cakap antaranya lah. Tapi ada satu lagi benda yang saya nak kaitkan. Apa yang perlu ada dekat seseorang tu, orang Islam, kita ni orang Islam kan. Kita kena ada satu akhlak yang berkaitan dengan video tadi tu. Apa dia? Macam jawapan Amir Farhan tadi, tapi Amir Farhan tu dia tak sampai lagi apa yang kita nak belajar hari ni. Siapa boleh bagi? Siapa boleh bagi jawapan? Tak ada. Kita panggil seorang lah. Kita panggil Muhammad Haris Syafiq. Okey, boleh tak? Ada ni yang tahu ni tapi dia diam jadi takut salah. Tak apa, jangan takut salah. Sini. Janganlah buat mencipta satu yang mengubah ciptaan Allah tu lah. Okey, sebab apa kita tak boleh cipta? Sebab sebab kita ibarat macam kita tak terima hakikat macam tu lah. okey, hampir tepat. Tapi okey, bagi tepukan pada Amir Farhan dengan siapa tadi? Haris Syafiq kan? Okey, bagi tepukan. Okey. Jadi kalau kita gabungkan cerita jawapan Haris Syafiq dengan Amir Farhan tu tadi, Haris Syafiq kata kita nak buat sesuatu tu kita tak boleh mengubah ciptaan. Lepas tu Amir Farhan cakap nak buat sesuatu tu kita kena tengok kebaikan dan keburukan dia. Okey. Jadi kalau kita gabungkan jawapan berdua ni, dia betul tapi dia tak ada penggabungan di antara video tadi dengan konsep akhlak tu. Kita sebagai orang Islam, okey dengar kita sebagai orang Islam, kita kena tengok sama ada perkara itu baik atau tidak, dan sekiranya perkara itu baik, kita ambil. Kalau benda tu buruk, kita tak boleh buat kan. Sebab apa? Sebab itulah akhlak seorang Muslim. Okey. Macam mana kita nak berakhlak dalam penciptaan tadi ataupun sains dan teknologi. Okay. Kenapa Mak Saleh atau orang Barat atau orang bukan Islam dia boleh membuat sesuatu yang melanggar sunnatullah atau hukum alam sekerana mereka ni tidak berakhlak dalam akhlak Islam. Mereka mengambil etika, kan, hanya etika je. Asalkan dia tak buat jahat, itu dah bermakna dia orang baik. Itu perbezaan di antara akhlak dengan etika yang dikeluarkan oleh Barat. Boleh faham tak maksud saya? Boleh tak faham? Maksudnya kita ni sebagai seorang Muslim, kita kena ada akhlak kita. Sebab apa? Kita kena ada akhlak kita supaya kita boleh menjaga apa sahaja yang kita buat. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab kalau kita tengok Robin Hood, boleh tak kalau kita jadi macam Robin Hood? Hebat tak Robin Hood tu?
Siapa suka tengok cerita Robin Hood? Boleh tak jadi macam Robin Hood? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak Sebab boleh. apa? Dia curi duit rasa orang lain. Dia mencuri. Maksudnya, walaupun dia memanglah mencuri tapi dia bagi kat siapa? Dekat orang miskin. Dia bagi kat orang miskin. Boleh tak? Macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Apa matlamat awak? Awak tak boleh membuat sesuatu kalau matlamat tu pun dah salah. Awak dah matlamat tu memang salah. Awak tak boleh buat apa-apa kalau matlamat tu betul, baik. Matlamat awak tu baik tetapi cara awak tu salah pun tak boleh. Apatah lagi matlamat tu memang dah jahat kan. Jadi sebab itulah dalam Islam matlamat tidak menghalalkan cara. Okey? Jadi kalau siapa yang sangat kagum dengan Robin Hood kan, sangat suka dengan Robin Hood, bukan Robin Hood je, macam contoh kalau dululah saya suka tengok cerita Korea kan, City Hunter. Siapa suka Lee Min Ho? Dah tua dah Lee Min Ho tu kan. Jadi kalau cerita-cerita Mahabharat, suka cerita-cerita tentang dia mencuri harta orang kaya, lepas tu dia bagi kat orang miskin. Memang seronok kan kita tengok baiknya dia kan. Tetapi dari sudut akhlaknya tidak boleh. Sama juga macam sains teknologi. Walaupun kita tengok perkara itu baik, contoh dia nak memperbaiki sistem manusia, tetapi perkara itu tidak baik sekiranya perkara itu dia nak buat secara suka-suka. Contohlah, awak ni kahwin dengan seorang lelaki pendek. Contoh. Tapi awak ni tak nak anak awak pendek. Kemudian awak pun pergilah kat US, awak buatlah CRISPR tu kan. CRISPR tu awak buat. Sebab awak tak nak anak awak ikut gen bapa dia pendek. Kan? Tak boleh. Perkara tu maksudnya tak memudaratkan pun kalau budak tu pendek ke, rendah ke, hitam ke, buruk ke kan. Tak memudaratkan pun. Tetapi kenapa awak nak pergi buat? Sebab awak suka-suka. Awak tak nak anak awak ni dihina. Benda-benda yang macam tu. Sepatutnya awak tak boleh mengubah anak awak tu. Anak awak dah hitam. Memang dah hitam macam mana kan. Tetapi awak boleh mengubah diri anak tu. Emosi dia. Kena bangga dengan kulit dia. Kan? Saya selalu tengok dekat Facebook kan. Banyak ibu-ibu bapa ni. Dia suka cakap salahkan orang lain. Contoh, kawan sekolah cakap anak saya tak cantik. Kawan sekolah cakap anak saya ni buruk. Anak saya, kawan dia tak nak kawan dengan dia. Sepatutnya kita sebagai ibu bapa, kita mencorakkan anak tu menerima kulit dia. Menerima kulit dia yang gelap. Menerima kulit dia yang tak cantik macam kulit kawan dia. Kenapa kawan saya tu putih mak? Kenapa saya gelap? Jadi kat situ, kita kena mengubah dari sudut emosi. Bukan kita mengubah ciptaan yang Allah bagi dekat kita. Okey. Jadi kat situ dibolehkan kalau kita nak mengubah penyakit. Contohnya macam Alzheimer tadi kan. Kita nak ubah penyakit. Maksudnya membawa kepada kematian. Itu diharuskan. Itu pun ada ulama yang mengharuskan teknologi CRISPR ni. Dan ada ulama yang mengharamkan teknologi tu. Sebab ajal maut di tangan Tuhan. Walaupun dia buat pun teknologi apa, tetapi kalau dia mati tu, kan contoh dia sakit jantung, pergilah buat teknologi CRISPR tu kan. Tapi dia mati kena langgar. Tu maksudnya ajal di tangan Allah. Bukan ajal tu di tangan manusia. Boleh faham tak kaitan dia? Yang saya nak cakap pada hari ini adalah bagaimana kita nak beretika atau berakhlak dalam akhlak Islam. Okey, walaupun dalam pelbagai cara pun. Okey, kita tengok pengertian akhlak. Okey, konsep akhlak pada hari ini iaitu akhlak ni adalah satu kumpulan sifat yang bersemadi dalam jiwa, kemudian lahir menjadi amalan dalam kehidupan harian manusia. Maksudnya akhlak ni dia bukan kita boleh cipta. Oh, saya nak berakhlak baik. Saya nak berakhlak baik lah. Adakah betul akhlak tu akhlak yang baik? Saya nak jadi akhlak yang baik. Sebenarnya akhlak ni datang daripada jiwa kita. Kalau kita ikhlas, kita nak berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Okey, contoh. Jadi perkara itu kita akan buat kerana kita nak berakhlak daripada akhlak Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi ni,
dia punyalah terlalu orang kata suka dengan akhlak Nabi ni sehingga semua perbuatan Nabi dia akan ikut. Okey, sehingga kan pada suatu hari dia pergilah berjalan atau berdakwah ke satu kampung. Dekat satu kampung tu sebelum ni dia pernah ikut Rasulullah berdakwah dekat kampung tu. Bila Rasulullah dah wafat, dia pun pergilah berdakwah dengan sahabat-sahabat yang lain. Waktu dia pergi berdakwah dengan Rasulullah tu, dia lalulah satu pokok. Rasulullah ni dia macam nak, dia kan atas kuda kan. Dekat satu pokok tu Rasulullah ni dia macam tu. Kepala dia sengit sebab dia tak nak kepala dia terkena pokok, dahan pokok tu lah. Tetapi pada waktu ketika Rasulullah dah wafat, dia pergi lagi sekali. Dia pergi lalu kat kawasan tu, tapi dahan tu dah tak ada. Dahan tu dah jatuh ke, dah reput kan. Tetapi dia buat juga apa yang Rasulullah buat tu. Dia buat macam ni. Betul sahabat tanya, kenapa kamu ni sengitkan badan kamu macam nak mengelak sesuatu sedangkan tak ada apa pun dekat situ. Dia kata sebab pada ketika dia pergi dengan Rasulullah ke kampung tu, Rasulullah ni dia buat macam tu. Sehingga tahap macam tu sahabat ni dia ikut apa yang Rasulullah buat. Kita Rasulullah suruh solat pun kita tak buat. Okey? Jadi kat situ kita kena akhlak tu, kalau boleh kita niat kita nak berakhlak kerana kita nak ikut sunnah Rasulullah lah. Okey, sebab sunnah Rasulullah ni adalah akhlak Al-Quran. Okey, kenapa kita ni kena berakhlak? Terutamanya kalau kita nak berakhlak dalam kerjaya kita. Contoh awak kan sebagai seorang pelajar DDT kan. Awak kena berakhlak macam mana bila awak bekerja. Akhlak ni memang tidak boleh dipisahkan dalam Islam. Kan saya selalu cakap dekat student saya, kalau awak nak berubah, kan contoh awak jumpalah seorang lelaki yang orang kata awak suka kan. Suka sangat dengan lelaki tu. Tapi lelaki tu bagi syarat kalau nak kat saya pakai tudung. Kalau awak nak kat saya, awak kena pakai purdah. Kalau awak nak kat saya, awak kena pakai tudung labuh. Saya sangat tak suka. Sepatutnya sebelum awak nak pakai tudung, awak nak nak pakai purdah, awak nak pakai tudung labuh ataupun awak nak berubah sekali ke arah agama contoh Islamik lah kiranya kan, awak kena betulkan akhlak awak dulu. Kalau sebelum ni awak ni cakap lucah-lucah, bodoh-bodoh kat orang, awak kena betulkan benda tu dulu. Baru awak boleh betulkan perkataan awak, baru awak boleh betulkan pakaian. Okey, sebelum ni awak ni pakai seluar ketat, baju ketat. Lepas tu boyfriend awak cakap kalau awak nak sayang awak lebih, awak pakai baju longgar. Sebab itu adalah agama semua tu kan, tu mengarut. Okey, yang paling penting, kita kena jaga akhlak kita. Jaga dulu akhlak kita. Kalau awak buat kerana seseorang manusia, insya-Allah bila ditinggalkan awak akan berubah lagi teruk daripada sebelum awak nak berubah tu. Jadi yang paling penting sebelum awak nak pakai tudung, awak ni bukan jenis orang pakai tudung kat luar. Sebelum awak nak pakai tudung, jaga akhlak. Cakap benda baik-baik dulu. Jaga solat. Jaga hati. Kan? Jangan nak hina-hina orang. Jangan nak cakap benda buruk. Jaga penglihatan. Jangan tengok porno. Jangan tengok benda-benda cerita Korea yang cium-cium tu. Anggap biasa. Malu. Biasakan diri nak malu nak tengok benda-benda macam tu. Okey? Jadi, sebab apa? Sebab kedudukan seseorang itu dinilai berdasarkan akhlak dan amalan baik. Okey? Dan bagaimana kita nak bezakan akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk adalah dari sudut niat dia. Okey? Kalau dia tu niat yang baik, maka akhlak dia pun akan jadi akhlak yang baik lah. Tapi kalau niat dia tak baik, maka dia akan jadi tak baik. Kan? Ramai cakap don't judge a book by its cover kan. Tetapi sebenarnya dalam Islam tak ada istilah don't judge a book by its cover. Dalam Islam apa yang terlihat di luar itulah apa yang ada dalam diri awak. Kalau awak mengambil kosakata don't judge a book by its cover tu, maksudnya awak ni bolehlah cakap lucah-lucah tapi aku dalam hati berzikir. Kau tak tahu aku berzikir dalam hati. Jadi perkara-perkara tu tidak boleh
tidak boleh kita gunakanlah dalam kehidupan kita. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak yang mulia dimiliki Rasulullah dan secara langsung menggalakkan manusia agar sentiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak merupakan lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Okey. Saya nak tanya, ada tak di antara ni yang nak respon apa di akhlak Rasulullah yang awak tahu? Cerita ke, akhlak Rasulullah yang awak pernah dengar, yang awak boleh kongsikan dalam kelas ni? Ada tak siapa yang nak cakap? Payah kelas ni nak respon ni. Siapa nak cakap? Nak panggil juga nama. Okey. Siapa boleh respon akhlak Rasulullah yang dia tahu? Siapa boleh respon? Tak ada? Akhlak Rasulullah Okey. yang sangat sayangkan binatang. Apa je cerita yang awak tahu dia sayang kat binatang? Ada kucing baring dekat atas jubah dia. Atas belah lengan, dia kerat baju lengan tu. Sebab tak nak bagi kucing tu sejuk kan? Okey, tahniah Syahmi Afna. Syahmi ni banyak respon saya cakap. Yang lain ni diam je. Okey? Okey, yang lain ada tak yang nak respon? Ada? Ada lagi? Siapa boleh respon? Ke tak dengar ni saya cakap ni? Dengar. Okey, boleh tak respon satu lagi? Rasulullah dia Arya Hakimi. Okey. dia sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Contohnya? Macam ada satu bukan sahabat, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul tu, dia orang panggil dia bapa munafik. Dia pernah ajak 300 tentera masa perang Uhud untuk lari daripada perang tu. Lepas tu dia pernah juga fitnah Sayyidatina Aisyah berzina dengan sahabat. Tapi masa Abdullah tu wafat, meninggal, Nabi datang sendiri dekat kubur dia supaya doa supaya diringankan azab dia. Ya, Alhamdulillah. Meremang bulu roma kita dengar cerita Arif ni kan. Macam tu lah. Okey, bagi tepukan dekat Arif. Okey. Alhamdulillah ada jawapan. Lagi perempuan tak ada ke wakil? Asyik lelaki je yang bagi sukarela ni. Tak ada? Penyabar. Penyabar siapa tu? Tak nampak siapa cakap. Saya, Nadia. Okey, Nadia Husna. Okey, contoh akhlak Rasulullah yang penyabar. Waktu Nabi berdakwah, waktu mula-mula Islam diperkenalkan, Nabi berdakwah walaupun Nabi selalu kena caci maki tapi Nabi sabar je dan teruskan dakwah beliau. Nadia, tahu tak cerita yang Nabi suap makanan tu dekat orang Yahudi tu? Tahu tak? Tahu. Cuba share cerita tu. Ada seorang perempuan ni, dia jual, dia duduk macam dekat pasar kot. Lepas tu dia duduk kat situ. Lepas tu dia macam caci maki Nabi. Dia buta, dia dah lah buta. Lepas tu dia caci maki Nabi dekat orang ramai, bagi orang ramai dengar. Lepas tu Nabi datang dekat pasar tu, Nabi datang dekat dia. Nabi dengar lah apa yang dia cakap tu. Tapi Nabi mungkin maafkan kot. Mestilah Nabi maafkan kan. Lepas tu Nabi suap
orang buta tu dengan roti kalau tak silap. Dia tak, tapi orang buta tu tak tahu pun yang suap dia tu Nabi. Macam tu lah. Okey, terima kasih Nadia. Okey, respon yang baik. Saya tak sambung lagi cerita Nadia tu. Cerita Nadia tu, bila Nabi Rasulullah dah wafat, dia dah wafat, dia ada Saidina Abu Bakar ni, dia tengah orang buta, perempuan buta tadi tu, dia tak sihat. Dia dah tak boleh jalan. Lalu Saidina Abu Bakar ni, dia pergi kat rumah makcik tu, makcik Yahudi ni, dan dia suapkan roti dekat makcik tu sebab itu adalah sunnah Nabi kan, amalan Nabi kan, cakap sahabat Nabi ni dia suka buat apa yang Nabi buat. Okey, dia akan sambung kesinambungan apa yang Nabi buat. Kemudian dalam waktu dia menyuap tu, dia cakap dekat Abu Bakar, dia kata, engkau ni suap tak macam orang yang selalu suap aku tu. Dia kata, dia bebe kan, dia makcik-makcik tua kan. Kau ni suap ganas lah, macam tu lah, tak lembut macam orang yang suka suap aku tu. Dan masa yang sama dia kutuk Rasulullah lah. Dan Abu Bakar waktu tu menangis. Lalu Abu Bakar tanya, kamu tahu ke siapa yang suapkan kamu tu sebelum ni yang lembut tu? Dia kata, aku tak tahu siapa suapkan. Kemudian Abu Bakar pun berkata bahawa dia ialah Rasulullah. Jadi itu akhlak Nabi yang kita nampak paling mulia lah. Okey? Ada lagi tak? Last nak respon. Akhlak Nabi yang awak rasa macam sangat kagum dengan akhlak Nabi tu. Ada tak seorang lagi? Last. No Fikri, ada tak nak respon? Kalau saya nak cakap pemaaf, yang tentera musyrikin nggut baginda dengan berkata, siapa di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku? Lepas tu beliau kata Allah. Ya, tu perbuatan tu menyebabkan tentera musyrikin gementar. Lepas tu pedang dia jatuh. Lepas tu beliau berkata, baginda berkata, siapakah yang dapat mempertahankan engkau daripadaku? Tu tentera musyrikin, dia jawab, ambillah nyawaku dengan cara yang baik. Tapi Rasulullah beri peluang untuk mengucap kalimah syahadah dan maafkannya. Okey, betul. Itu berlaku pada peristiwa perang yang mana Rasulullah ni dia sebelum dia nak bunuh orang tu, kan waktu perang kan, bukan Rasulullah tu bunuh dengan bukan Rasulullah sebenarnya sahabat. Okey. Dan Rasulullah pun bagi tahu, sedangkan orang yang dia nak bunuh tu dah bunuh beribu-ribu dah kaum orang Islam waktu perang tu. Cuba bayangkan orang yang dah membunuh musuh kita, tetapi Rasulullah sebelum sahabat tu dia nak bunuh dah. Rasulullah tahan, Rasulullah cakap, jangan bunuh dia, suruh dia syahadah dulu. Kalau dia tak nak syahadah, barulah kita buat sesuatu yang kita jadikan dia tawanan perang. Lepas tu dia bagi peluang juga dekat musuh dia untuk bertaubat ataupun masuk dalam Islam, dan dia kalau dia masuk Islam, maksud dia terlepas lah kan. Jadi kat situ banyak sangat akhlak-akhlak Rasulullah. Tetapi kita tengok zaman Rasulullah ni dia tak ada perkara-perkara yang berlaku pada zaman sekarang kan. Tetapi kita ada ulama-ulama yang boleh mengkiaskan apa yang berlaku sekarang dengan zaman Rasulullah. Kalau kita tengok, walaupun Rasulullah tu dia hidup pada zaman dulu, tak ada teknologi sekarang, tetapi Rasulullah ni ada satu mukjizat yang Allah bagi, yang mana mukjizatnya adalah Al-Quran. Yang mana dalam mukjizat Al-Quran ni banyak sangat ilmu-ilmu yang kita boleh tengok. Boleh tak kalau kita guna CRISPR ni? Tetapi tak adalah perkataan CRISPR dalam Al-Quran tu, tetapi dia ada bagi hint-hint yang berkaitan dengan teknologi yang ada sekarang ni. Sebab itulah mukjizat yang paling utama adalah mukjizat Al-Quran, iaitu mukjizat ilmu. Supaya kita ni tak terpesong dengan ilmu yang salah. Itulah di antara perbezaan di antara etika dan akhlak. Kalau kita tengok, akhlak ni dia nilai zahir dan batin. Sebab tu saya kata, don't judge a book by its cover kan. Okey, dia bukan satu benda yang kita nilai kat luar je. Kita kena nilai dalaman. Tetapi kalau etika, dia melihat dekat zahir je. Okey, apa yang kita nampak, apa yang kita tengok, apa yang kita rasa, itu zahir.
Batin manusia dia tak ada nilai. Dia cukuplah kalau kau rasa kalau dia tu macam tu, itulah dia. Okey. Jadi akhlak ni pula mencakupi pemikiran, perasaan dan niat hati manusia, yang mana akhlak ni dia ada kaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Maksudnya kalau kita buat sesuatu tu, contoh kita pergi rumah girlfriend kita, lepas tu ayah dia tu suruh kita baca Quran, kan, contoh. Kita boleh baca Quran, tetapi adakah baca Quran kita yang kita nak baca tu, kita nak menunjuk dekat pak mentua, bakal pak mentua kita tu, ataupun kita memang jenis yang suka membaca Al-Quran. Jadi kat situ kita nampak bahawa akhlak ni walaupun perkara tu baik, tetapi dia bergantung dengan niat manusia tu. Berbeza dengan etika. Sebab tu dah saya cakap tadi, teknologi CRISPR tu dia baik. Memang niat dia baik. Memang perkara tu kita nampak macam baik, tetapi ada orang yang ada niat yang salah untuk menggunakan teknologi tu. Okay, dalam Islam tak boleh. Kita kena tengok niat dan kita kena tengok luaran dia. Okay. Jadi akhlak ni pula dia ditentukan oleh Allah, yang manakala etika ni dia dinilai berdasarkan kehendak masyarakat. Contohnya kita tengok pemakaian kita kena pakai tie, kita kena pakai kemas, kan. Sedangkan Allah meletakkan seorang Muslim tu dia mesti sopan. Dia tidak boleh berpakaian kemas je. Dia menggalakkan pemakaian kemas, tetapi dia menggalakkan juga kebersihan. Contohlah macam tu. Kalau kita tengok orang Jepun, kan, saya pernah pergi Jepun dulu, memang bersih. Memang bersih. Toilet dia semua, kan. Tetapi adakah yang bersih itu adalah yang suci? Itu masalah dia, kan. Contoh, ada seorang Jepun ni, dia masuk toilet, dia berak dekat atas tempat kita duduk tu. Dia berak. Lepas tu dia ambil tisu, dia lap. Bersih tak tu? Bersih. Nampak bersih. Tetapi suci tak? Tak suci. Okey? Jadi kat situ kita nampak bahawa suci dan bersih tu perkara yang berbeza. Bersih kita boleh tutup, tetapi suci kita tak boleh tutup. Okey? Itu perbezaan dia. Okey, faktor pembentukan akhlak. Macam mana kita boleh membentuk akhlak yang baik? Yang pertama adalah faktor keturunan. Kejap ya. Okey, kita tengok pada faktor pembentukan akhlak, faktor keturunan. Okey, siapa boleh respon? Kenapa akhlak ni dia bergantung kepada keturunan? Siapa boleh respon? Perempuan ada tak? Ada? Tak ada? Okey, nak panggil nama. Okey, kita ambil nama Puteri lagi. Atas sikit. Syaza Adlina. Syaza? Ya, Puan. Kenapa faktor akhlak ni faktor pembentukan dia berdasarkan keturunan? Kenapa? Sebab macam kalau mak ayah dia ajar yang baik-baik, dia pun ikut contoh yang mak ayah dia ajar. Okey. Okey, betul. Okey, bagi tepukan dekat Syaza. Okey. Betul apa yang saya cakap. Okey. Kalau kita faktor kenapa akhlak ni dia berdasarkan keturunan, dia tengok kepada pembentukan ibu bapa dia. Okey. Nak tanya Azra'i. Tapi kalau anak Azra'i ada? Saya. Okey, kalau mak ayah dia ajar benda tak elok, anak dia boleh tak ikut? Dosa tu kat siapa? Kalau anak dia belum balik, dosa kat mak ayah. Dosa kat mak ayah. Kalau dah balik? Kalau dah balik, dua-dua dosa lah. Dua-dua dosa?
Kalau dia Ya, salah jujur ayah dia je. Saya ni jadi macam ni sebab ayah saya ni akhlak dia buruk. Boleh tak? Tapi kalau dia dah boleh membezakan antara benda baik dengan buruk, kira dia dosa juga kan. Mak ayah dia dosa sebab mak ayah dia ajar, dia dosa sebab dia terima benda tu. Okey, terima kasih. Kalau mak ayah dia tak solat, dia tak solat juga boleh, siapa dosa? Zara'i. Apa Ustazah? Kalau mak ayah dia tak solat, dia pun tak solat, lepas tu disalahkan mak ayah dia. Dia tak solat tu sebab mak ayah dia, boleh tak? Boleh juga. Sebab mak ayah Boleh. dia tak ajar dia solat kan. Boleh lah. Okey, terima kasih Azra'i. Okey, jadi kita kena ingat ya. Saya selalu jumpa pelajar yang macam ni. Bukan macam Azra'i ni. Pelajar yang saya tanya dia, awak pandai baca Quran tak? Tak pandai. Kenapa awak tak pandai? Mak ayah saya tak pernah ajar saya. Okey, satu point, disalahkan mak ayah dia. Betul, mak ayah dia memang tak pernah ajar dia. Tetapi dia boleh fikir tak benda baik buruk yang macam Azra'i cakap tadi? Ya, dia boleh fikir. Kenapa dia tak belajar sendiri? Kenapa dia nak blame orang lain atas kesalahan diri dia? Dia boleh pergi belajar sendiri sebenarnya. Dia boleh pergi belajar. Contoh kalau budak tu dia masuk poli, contoh macam awak. Dia boleh belajar dengan kawan-kawan, dia boleh belajar dengan ustazah dia. Dia boleh pergi belajar mengaji sendiri, dia boleh ada effort. Tetapi kenapa dia tak pergi? Sebab dia malas. Dia tak nak pun. Tetapi dia sibuk nak salahkan mak ayah dia. Sama juga macam solat. Sedangkan solat semua tu atas diri dia sendiri. Sebab apa dia tak nak? Sebab dia asyik salahkan orang dengan apa yang dia dosa dia tu. Jadi kita, awak semua, bukan awak je, saya sekali, kita tak boleh salahkan orang lain atas apa yang dosa yang kita buat. Contoh, saya mencuri sebab mak ayah saya ajar saya mencuri. Awak tahu tak curi tu baik ke buruk? Tahu buruk. Tetapi kenapa awak mencuri? Oh, sebab saya ni dah terikut-ikut dengan mak ayah saya. Sama juga konsep dia macam awak tak pandai mengaji dengan awak tak solat. Jadi kat situ, kita sendiri kalau kita dah tahu, contoh saya dah bagi tahu sekarang kan, solat tu penting, awak kena cukup solat. Tapi awak sibuk nak salahkan mak ayah awak, itu adalah salah. Betul, mak ayah awak memang salah didik awak tak solat. Tetapi dia boleh tak kalau kita salahkan dia? Tak boleh. Sebab awak dah tahu baik buruk. Walaupun dia tak ajak awak solat, tapi dia bagi awak makan, dia bagi awak kasih sayang dan sebagainya. Sampai hati awak nak salahkan dia atas apa yang dia buat, kelemahan-kelemahan dia. Betul dia memang banyak kelemahan tu ibu bapa kita. Tetapi kita tak boleh salahkan 100% kat ibu bapa kita atas dosa-dosa yang kita buat. Kita boleh buat dan kita boleh ajak ibu bapa kita untuk solat juga kalau ibu bapa dia jenis tak solat. Okey? Jadi kita kena ingat. Kalau kita asyik blamekan kesalahan kita kepada mak ayah kita, dahlah kita ni blame tak solat, lepas tu kita tambah lagi dosa, kita dosa menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kita, iaitu terutamanya kita salahkan ibu bapa kita yang kita paling sayang, yang mana Allah paling sayang. Walaupun mak awak tu tak solat, tetapi doa dia tetap juga diterima sebab dia adalah doa ibu. Okey, tu kena ingat. Okey, jadi kita tak boleh salahkan orang lain atas dosa-dosa yang kita buat. Okey, jadi itu akhlak Islam yang Islam ajar. Sebab itulah kalau kita ada mak ayah yang fasik atau yang tak baik lah, maksudnya suka ataupun yang teruk minum arak ke apa ke kan, kita tetap juga tak boleh derhaka kat dia. Kita tetap juga tak boleh cakap benda-benda yang buruk dekat dia. Kita boleh tegur dengan baik, nasihat dengan baik dan sebagainya. Tetapi kalau dia tak nak ikut apa yang kita cakap, terpulang kepada ibu bapa kita. Okey, yang penting tugas kita adalah kita kena menghormati ibu bapa kita sendiri. Walau macam mana pun keadaan ibu bapa kita tu. Okey, jadi yang itulah yang saya nak cerita. Okey, persekitaran. Persekitaran ni macam biasalah. Kan kalau orang yang kampung ni macam mana akhlak dia, kalau kat masyarakat bandar ni macam mana. Okey, itu bergantung kepada pembentukan akhlak. Dan yang ketiga adalah rakan.
rakan ketika kanak-kanak, rakan sebaya yang mempengaruhi terhadap seorang itu, setiap gerak-geri dan sebagainya. Okey. Pembentukan akhlak juga boleh disebabkan oleh adat, iaitu amalan-amalan dan cara hidup yang dibuat oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita tengok masyarakat Melayu ni, kita sering macam selalu kena marah jangan masuk campur hal orang tua, kan? Kita selalu dengar perkataan-perkataan macam tu, jadi kita selalu macam menghormatilah pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita. Kalau macam Mak Saleh, kalau tengok dia panggil nama ayah dia pun Johnny, kan? Harry, kan? Dia tak panggil dah dad ke father ke apa kan? Oh my dad, kan? Daddy ke dia tak ada dah. Dia panggil nama je. Kalau dia marah, dia terus panggil nama. Awak cuba bayangkan awak ni ada anak, kan? Awak ada anak. Contoh Syami kan. Syami ni kan ada anak. Betul anak awak nak marah kat awak ni. Syami, sini. Contoh. Sakit hati tak? Nak kena cubit ni kan. Macam tu kat barat dah mula dah cerita tentang parenting yang mana masyarakat dia sendiri pun tak buat apa yang di-showkan oleh parenting. Tapi kita orang Melayu sibuk nak tiru parenting orang barat. Oh ni budak-budak tak boleh cakap jangan. Kita sibuk cakap benda macam tu kan. Sedangkan dalam Islam, macam mana kita nak ajar anak kita adalah yang pertama kita kena belajar ajar dia bagaimana nak berakhlak dengan akhlak yang baik. Okey. Jadi benda-benda macam itulah kita kena tengok. Okey, ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak ni dia kena inilah mutlak, sederhana, mencakupi, bersih dan keseimbangan, dan penerapan akhlak dalam bidang pengurusan perniagaan. Okey, kalau awak ni berkaitan dengan awak ni ada berniaga ke apa, awak mestilah menguruskan akhlak tu dengan menguruskan supaya lebih jujur. Okey. Akhlak utama yang diamalkan oleh setiap pengurus dan peniaga mesti ada sifat sidik, sifat benar. Lepas tu setiap transaksi tu perlu dilaksanakan dengan telus, ada sifat amanah dan sebagainya. Okey, penerapan akhlak dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Okey. Kita kena ikhlas, bersifat ihsan, bermesyuarat, teliti, kekal keseimbangan dan kesederhanaan dan sebagainya. Okey. Contohlah awak apa kaitan video yang pertama tadi saya tunjuk tu dengan apa yang kita belajar. Okey, sebab itulah awak sebagai pelajar DDT kan, digital teknologi. Jadi awak akan buat kerja-kerja dekat syarikat-syarikat yang buat apps contoh. Okey, awak akan kerja kat syarikat-syarikat yang berkaitan dengan teknologi. Okey. Kalaulah syarikat tu dia ada invest. Okey, dia ada invest kepada syarikat-syarikat contohnya yang berbentuk pornografi. Boleh tak awak kerja kat syarikat tu? Tak. Boleh tak? Kenapa? Awak dapat gaji. Boleh. Boleh tak? Yang didapat gaji haram. Awak kerja dengan syarikat Magnum. Boleh? Tak boleh. Siapa tahu syarikat Magnum tu syarikat apa? Judi. Kan syarikat aiskrim tau. Aduh kan jenuh kan Magnum aiskrim Magnum pula. Magnum tu syarikat judi Okey, siapa yang kat sini dia pandai main saham? Pernah ke? Ada tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada yang kelawak yang main saham, tak ada? Siapa yang pernah main saham tu, tengok balik kan. Syarikat mana yang syariah compliant dan bukan syariah compliant. Okey, kita kena tengok balik. Awak sebagai pelajar digital teknologi ni,
awak akan ada dilema yang mana gaji besar tetapi awak kena buat sesuatu yang awak berdosa lah kiranya daripada awak patut ada offer gaji kecil tapi awak yang halal lah. Jadi mana awak nak pilih? Jadi awak kena fikirlah benda tu. Kena pilihlah yang halal walaupun gaji rendah tetapi diberkati. Kalau kita tengok orang tu gaji tinggi-tinggi kan. Tapi kenapa hidup dia pun susah? Nampak dia bunuh diri. Contoh Justin Bieber kan. Dia kaya. Tapi kenapa dia nak bunuh diri? Kenapa? Awak rasa? Izzat Alia. Kenapa? Orang kaya dia nak bunuh diri. Awak rasa kenapa? Izzat Alia ni ada ke? Ya Puan. Kenapa awak rasa orang kaya pun nak bunuh diri? Kenapa? Awak nak tak jadi kaya, Izzah? Nak. Kenapa orang kaya pun nak bunuh diri? Kita yang miskin ni pun tak bunuh diri pun. Kenapa orang kaya nak bunuh diri? Sebab dia tak pentingkan dia. Tak pentingkan hidup baik. Pentingkan hidup? Maksudnya? Dia rasa apa tu mati tu benda yang mudah lah dia tahu. Macam tak beri kesan. Padahal apa tu bunuh diri tu dosa besar kan. Dia tak fikir tu. Dia tak fikir tu. Okey. Kenapa orang kaya pun bunuh diri? Kan kita pelik kan? Kenapa dia tu kaya tapi dia bunuh diri kan? Apa yang tak cukup dalam hidup dia? Okay. Itu menunjukkan bahawa kaya tu bukan duit, bukan semata-mata duit. Tetapi kalau kita nak tenang, kita kena ada duit. Okey, jadi kita janganlah fikir kita nak dapat duit yang banyak tetapi kita nak dapat duit yang berkat. Maksudnya duit tu kita nak bantu orang lain, kita nak senangkan orang lain, kita nak nak bagi ketenangan kat kita. Tak adalah kalau kita beribadah kita teringat kita tak buat apa kan. Jadi itulah sumber ketenangan. Duit ni memang sumber ketenangan tetapi duit bukan segala-galanya. Okey, kalau awak nak bercinta pun, awak nak kahwin pun kena ada duit. Tapi bukan segala-galanya. Tetapi tak bolehlah tak ada duit nak kahwin. Kena ada duit. Jadi kena fikir. Kena fikir. Lepas habis belajar, kena cari duit dulu. Lepas tu bina keluarga. Lepas tu binalah apa-apa yang awak nak bina. Okey. Jadi kita jangan, yang paling penting adalah kita kena menjaga akhlak kita. Akhlak kita ketika berduit, akhlak kita ketika tidak berduit, semua kita kena jaga. Kalau akhlak kita ketika berduit, kita kena bagilah sedekah kita ke orang lain. Kalau akhlak kita waktu kita tak berduit, kita tak boleh mencuri dan sebagainya. Okey? Jadi awak kena sentiasa berakhlak. Dalam kerjaya awak, dalam apa sahaja awak buat, sentiasa kena menjaga akhlak. Sebagai contoh, kalau awak ni seorang Muslim, awak ni ada akhlak yang baik, awak kena menggunakan sains teknologi dan kejuruteraan yang memberi nilai tambah kepada peningkatan kualiti. Okey, kena fikir bagaimana kita nak nak meningkatkan kualiti. Saya ada baca satu buku, pernah tak dengar Living Microsoft Word? Microsoft Word pula dah. Living Microsoft to Save the World. Pernah tengok tak buku tu? Pernah tak tengok? Confirm lah tak pernah ya. Okey, saya nak share dah. Saya ni dulu suka baca buku tapi sejak ada anak-anak ni kecil ni saya dah jarang dah baca buku. Kalau siapa yang rajin membaca buku, boleh baca buku ni. Nampak tak buku ni? Nampak? Okey. Nampak. Buku ni saya baca tapi saya tak habis. Baca tapi saya tak habis. Okey. Buku ni dia berkaitan dengan seorang penulis ni bernama John Wood.
Dia ada penterjemahan, harga dia RM35. Memang tebal tengok. Muka surat dia pun 472. Tetapi buku dia sangat bagus. Okey. Buku ni yelah, tapi dia bukan orang Islam kan. Dia bukan orang Islam. Tetapi dia sangat berakhlak yang baik dan dia ada etika yang baik. Okey. Tetapi dia bukan orang Islam lah. Kalaulah orang Islam seperti John Wood ni, mungkin ramai orang Islam yang lain akan akan berjaya lah. Okey. John Wood ni dia sebenarnya kerja dengan Microsoft. Okey, dia kerja dengan Bill Gates. Okey, dia kerja dengan Bill Gates dan dia ni gaji dia banyak sehingga kan dia boleh dia banyaklah gaji dia. Dia ada kereta percuma, lepas tu dia dapat saham daripada Microsoft dan sebagainya. Tetapi ada suatu hari tu dia dah penat bekerja, dia pergilah berjalan dekat Sri Lanka. Okey, dan dia berjalan dekat Sri Lanka. Bila dia dalam perjalanan tu dia pergilah mendaki gunung Everest, gunung Himalaya. Okey, dia dalam pendakian dia tu dia tengok dekat Sri Lanka ni banyak sangat pekerja-pekerja dari budak kanak-kanak. Jadi dia pun pelik, kenapa kanak-kanak kat Sri Lanka ni tak belajar, tak pergi sekolah. Bekerja kan, buat IT untuk pelancong dan sebagainya. Dan dia bertanya, budak tu memang tak pergi sekolah dan dekat Sri Lanka ni memang kadar buta huruf yang sangat tinggi. Waktu tu lah tahun 2000 berapa tah. Sangat tinggi. Okey. Kadar buta huruf dia hampir 60% rasanya sekarang. Tetapi John Wood ni pun dia pergilah jumpa dengan seorang macam dia punya pekerja sekolah lah yang nak cari bantuan untuk sekolah ni. Dia berjumpa, kemudian dia kata memang banyak sangat sekolah-sekolah yang daif dekat Sri Lanka. Dan dia pun dia pergi ke balik semula ke tempat kerja dia tu dan dia buat satu minta derma untuk memberi buku-buku kepada sekolah-sekolah miskin di Sri Lanka. Jadi sebenarnya kat Sri Lanka ni sebenarnya diorang ni tak ada buku, perpustakaan tak ada. Jadi John Wood ni dia membawa buku-buku tu naik ke pegunungan Himalaya untuk membawa buku-buku untuk diorang ni belajar. Sehingga kan ada satu tempat tu, sekolah tu, dia masuk sekolah tu, ada satu, maksudnya dia pergi kat sekolah ni, cerita betul ni, dia pergi kat sekolah tu. Lepas tu dia tanya, mana perpustakaan? Lepas tu orang tu tunjuk dalam perpustakaan. Tapi dalam perpustakaan tu buku dia kosong, tak ada buku. Lepas tu dekat dalam perpustakaan tu ada satu almari tu berkunci. Rupa-rupanya dalam almari tu ada buku. Jadi diorang ni punya dah susah nak dapat buku, diorang terpaksa simpan buku tu, takut buku tu koyak. Sebab susah sangat nak dapat buku. Jadi kat situ John Wood ni pun dia buatlah satu macam NGO lah untuk selamatkan kanak-kanak kat Sri Lanka ni dengan membuat set up satu perpustakaan dekat setiap sekolah. Sampailah sekarang awak boleh tengok John Wood ni dia ada charity organisation lah. Okey. Jadi kalau siapa yang suka membaca tu, tak ada kerja, bolehlah baca buku tu. Saya pun tak habis lagi baca buku tu. Okey. Banyak sangat kerja lain. Okey. Jadi itulah yang kita nak tahu. Okey, kalaulah kita ni seorang yang berakhlak yang baik, maka kalau kita dalam apa pun perkara yang kita buat, kita kena ada memberikan nilai tambah. Yang kedua, kalau kita ada temu hasilkan satu sains teknologi ke, kita kena memberi manfaat dan keselesaan kepada manusia. Okey? Dan apa yang kita hasilkan tu, kita kena mempertahankan dan memelihara agama, bangsa dan negara. Dan setiap apa yang kita buat, kita kena ada kebijaksanaan dan tak ada niat yang jahat. Serta kalau kita nak gunakan apa-apa untuk tujuan rawatan, kita mesti buat tujuan untuk merawat. Bukan kita suka-suka macam teknik CRISPR tadi, bukan suka-suka. Dan kita kena hubungkan semua kegiatan kita dengan alam metafizik. Maksudnya, apa yang kita buat bila awak dah bekerja nanti, awak ni seorang yang hebat. Apa yang awak buat adalah
awak kena kaitkan apa yang awak buat tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tak boleh buat tu tanpa niat awak buat kerana Allah Taala. Okey? Ada apa-apa tak nak tanya berkaitan dengan tajuk ni? Ada? Tak ada? Okey, kita masuk kepada topik yang baru iaitu berkaitan dengan ihsan. Okay, tadi kita berkaitan dengan akhlak. Okey. Dah. Coding ni. Okey, take 5 lah. Bolehlah pergi bersenam dulu ke. Kita masuk balik 9.3, 9.40. 4 minit je. Sebab tunggu loading ni. Siapa yang nak pergi jangan minum air sudah.
Okey, kita sambung balik. Okey, kita sambung balik apa yang kita akan belajar hari ni. Nak habiskan masa ni, banyak lagi awak tak belajar. Okey. Jadi kita sambung balik. Banyaklah pula slide ni. Okey, kita baca balik apa berkaitan dengan ihsan. Okey. Tadi kita belajar tentang konsep akhlak kan. Kita tak ihsan kita belajar. Konsep dosa dan pahala. Okeylah. Okey. Konsep dosa dan pahala. Okey, apa itu maksud pahala? Kita minta seorang baca. Siapa nak baca? Siapa boleh baca? Respon, siapa boleh baca? Baca yang ni ke? Ya. Pengertian pahala. Pahala ialah balasan baik yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya kerana mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, terima kasih Fikri . Okey, terima kasih Fikri. Okey, itu adalah pengertian pahala. Okey, yang mana kalau kita taati perintah Allah, kita dapat pahala. Dan kita tinggalkan larangannya pun, kita dapat pahala. Okey, saya nak cerita awak tentang seorang student saya. Nama dia, saya lupalah nama dia apa. Saya tak ingatlah nama dia apa. Tetapi dia punya Facebook dia tu strawberry apa benda tak, saya tak ingat lah. Tapi dia orang lelaki. Tapi dia ada rasa macam sifat dia tu nak macam perempuan lah. Lepas tu saya tanya dia, awak ni kawan dengan kawan-kawan yang macam mana? Dia kata, kawan-kawan yang macam tu lah Ustazah. Dia kata, yang macam saya lah, dia cakap kan. Lepas tu saya katalah, mengapa awak tak ikut macam diorang? Macam kawan-kawan dia tu lah. Dia kata, sebab ayah saya garang. Itu kan, ayah saya garang. Kalau saya ikut, mesti saya kena marah. Lepas tu, tapi awak boleh je kan, diorang garang juga. Kenapa awak tak buat? Dia kata, tak tahulah sebab saya rasa benda tu berdosa. Kawan awak kenapa? Kawan saya tu dia dah jadi perempuan, dia kata dah jadi perempuan. Dia pergi sekolah, kelas pun dia pakai makeup semua kan. Nampaklah dia pakai foundation, dia pakai lipstick, lelaki. Tapi dia suka buat benda tu. Lepas tu, saya katalah, saya cakap dalam kelas. Waktu tu kelas face to face kan. Saya kata dalam kelas, saya kata, awak semua ni kena respect dekat budak tu. Apa tak nama dia, tak ingat lah. Respect kat budak ni. Cakap kan dekat, contoh nama dia Zaki lah. Contoh nama dia Zaki kan. Kena respect dengan Zaki ni. Sebab walaupun dia ni berkawan dengan orang yang lembut dan dia ni macam lembut, tetapi dia tak nak jadi macam kawan dia. Sedangkan benda tu dia budak ni dia macam fitrah dia tau. Dia nak jadi perempuan tu fitrah dia. Tetapi dia sanggup untuk melupakan fitrah dia untuk jadi perempuan tu semata-mata kerana dia takut dosa dengan Allah. Macam tu dah kiranya. Jadi saya pun cakap awak kena respect dekat si budak ni sebab dia masih lagi mengekalkan budaya dia sebagai orang Melayu dan masih lagi dia ingat yang dia tu orang Islam. Berbanding dengan maknya kat luar tu sampai dia rasa macam dia perlu tukarlah dia punya gaya dia pakai baju perempuan kan, sedangkan orang lelaki yang pakai baju perempuan dia kan berdosa kan. Jadi kat situ saya kata respect dekat dia ni. Okey. Jadi kat situ walaupun dia bukan orang yang baik, budak yang baik ke apa kan, dia bukanlah budak yang baik sangat, yang alim ulama pergi masjid semua tu, tetapi cukuplah dia meninggalkan apa yang Allah larang. Tu yang senang kita nak taati perintah Allah, memang senang. Kita semayang, kita puasa dah taati. Tetapi yang paling susah, macam mana kita nak tinggalkan apa yang Allah larang yang kita suka buat. Itu yang paling penting yang kita kena ingat. Okey?
Jadi amalan baik ni memang banyak benda yang kita boleh. Kita memang boleh belajar. Sekarang pun kita boleh menuntut ilmu. Kita boleh bersedekah. Kita boleh solat. Kita boleh hormati ibu bapa kita. Kita boleh membantu orang lain. Kita boleh eratkan silaturahim. Tetapi boleh tak kalau kita tinggalkan apa yang kita suka? Contohnya kita tinggalkan main game. Boleh tak? Awak tinggalkan main game awak. Syami lagi. Faiz. Boleh tak Faiz? Muhammad Faiz Ahmad. Boleh tak awak tinggalkan main game awak? Ya puan. Boleh tak tinggalkan main game awak tu? Kalau sehari je boleh rasa. Kalau lebih kurang sehari 2 hari lebih kurang lah. Tu boleh lah. Rasa macam menggigil kan? Ah. Tu dah addicted dah tu. Okey, jadi cuba kurangkan, okey? Cuba kurangkan main game kan. Lebihkan baca Quran. Lepas tu awak pun cakaplah dalam hati awak lah sekarang kan mungkin lah. Ustazah senang lah cakap macam tu. Kita orang ni tak boleh tak main game kan. Senang lah. Memang cakap memang senang tapi nak buat tu sangat susah. Tengok telefon je kan. Tapi boleh buat. Okey? Cuba. Bahaya sebenarnya tengok telefon ni. Sebenarnya sangat bahaya kalau kita dah terlalu banyak sangat main game. Okey? Kita rasa macam sehari kita dah tak boleh tengok, 2-3 hari kita dah tak boleh pegang game tu, itu dah maksudnya kita dah ketagihan game lah. Cuba kurangkan sikit-sikit kan. Janganlah boleh nak main game tapi main game tu ada waktu-waktunya. Bila waktu solat, awak solat. Awak jangan kejap lagi lah. Nanti tertinggal solat. Kalau awak makin kuat makin main game, makin kuatlah awak solat di awal waktu. Itu saya punya nasihat lah. Nak tinggalkan tu memang susah. Tetapi bila awak main game, azan je, terus solat. Lepas tu awak main game balik. Lepas tu azan asar, solat balik. Solat, terus solat. Lepas tu main game balik. Maghrib pun sama. Jangan main sampai lupa nak solat, sampai lupa apa yang mak ayah suruh awak tak nak pergi, sampai mak ayah awak fed up dengan awak. Alah dia tu asyik main game je, malas nak suruh dia. Okey, jangan sampai tahap macam tu lah. Okey. Jadi benda yang tu yang kita susah nak buat. Nak apa tu yang dosa tu kan. Tak cakap main game tu dosa, tetapi kalau sampai tahap awak tu dah tak solat, itu game tu dah jadi dosa. Okey. Kita tengok, kita minta Danish Zafarani baca 2 ayat ni. Danish? Yang mana pun? Dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup. Iaitu kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih amalnya? Lebih baik amalnya. Dan ia maha kuasa membalas amal kamu lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Hud ayat 114. Waqimis solata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Inna hasanati yuzhibnas sayyiat. Zalika zikra lizakirin. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad engkau dan umatku pada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal peringatan Perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau beringat. Terima kasih. Okey, jadi ni adalah ayat Al-Quran berkaitan dengan dosa pahala yang mana Allah cakap Allah ni sebenarnya sedang menguji kita. Okey, untuk kita tengok
bila kita diuji, kita ni sama ada kita ni amal kita macam mana. Okey, contoh awak ni ada sakit, tapi awak dah malas solat dah sebab awak sakit. Tak boleh. Waktu tu Allah sedang menguji kita sama ada kita ni nak buat tak benda-benda yang buruk ke yang baik. Okey, kita tengok pula pengertian dosa. Okey, pengertian dosa ni adalah dosa ialah amalan buruk di akhirat ke atas hamba yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya. Okey, kita tinggalkan perintah Allah dan kita buat apa yang Allah larang. Okey, dosa terbahagi kepada dua, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar ni yang ada dekat dalam Al-Quran dan ada ancaman azab yang pedih. Contohnya makan benda-benda yang haram, makan harta anak yatim. Dan cara untuk hapuskan dosa tu adalah dengan bertaubat. Tetapi kalau dosa tu adalah dosa dengan manusia, maka kita kena minta maaf dengan manusia tu sendiri. Ataupun minta maaf dengan waris dia. Dan dosa kecil ni dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis yang di akhirnya tak ada ancaman yang pedih. Contoh masuk api neraka lah orang yang tidak apa, macam tu. Cara untuk menghapuskan dosa kecil ni adalah beristighfar, selalulah sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan mengambil wuduk. Sebab Allah kata sekiranya kita mengambil wuduk maka gugurlah dosa-dosa yang kecil. Okey. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah menyatakan bahawa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanat wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu ashran ila sab'i mi'atin dhi'fin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in amilaha kutibat. Sesiapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan namun dia tidak sempat melakukannya, ditulis juga untuk satunya kebaikan. Tetapi kalau siapa yang niat melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, ditulis untuknya 10 kebaikan sehingga 700 gandaan. Sebaliknya, sesiapa yang berniat melakukan kejahatan namun dia tidak melakukannya, tidak akan ditulis sebarang kejahatan untuknya. Jika dia melakukannya, barulah ditulis satu kejahatan untuknya. Kat sini kita nampak punyalah Allah ni sayang dengan manusia, sayang dengan hamba dia. Kalau kita niat nak buat baik, Allah dah letak dah pahala. Tapi kalau kita niat tak baik dan kita tak buat, Allah tak letak pun itu sebagai satu dosa. Dan kalau kita berniat baik, kita buat dan kita buat tu kita boleh sampai kepada 700 gandaan. Saya nak share sikit kepada awak hikmah puasa, kan? Allah tak menetapkan puasa ni sampai berapa ratus gandaan, tak pernah. Sebab puasa ni, bulan puasa ni Allah boleh bagi sampai berbilion-bilion pahala. Tak ada had. Bulan puasa je. Sebab itulah saya kata pada bulan puasa ni kurangkan main game. Banyakkan ibadah. Sebab kita tak tahu yang hari kita beribadah kepada Allah tu, kita tak tahu itulah ibadah yang paling sempurna yang diterima oleh Allah. Kita banyak ibadah, tetapi ibadah mana yang diterima oleh Allah tu kita tak tahu. Allah rahsiakan ibadah mana. Tetapi pada bulan Ramadan ni banyakkan ibadah. Mana tahulah ibadah kita yang tidak pernah diterima oleh Allah sebelum ni ditopakkan pada bulan Ramadan. Jadi tolonglah semua pada bulan Ramadan ni Allah dah janji Allah nak bagi percuma pahala. Cuma kita nak ambil ke tak pahala tu. Dia macam bulan Ramadan ni dia macam hujan tau. Hujan pahala. Sepanjang masa ada hujan. Kita nak tadah hujan tu macam mana? Kita solat sunat, kita solat apa, semua kita boleh buat. Okey, kita sembahyang tarawih, kita baca Quran dan sebagainya. Okey, ini adalah ciri-ciri dosa dan ciri-ciri pahala, boleh baca. Dan ini adalah kesan yang melakukan dosa dan kesan melakukan kebaikan. Okey, saya nak share ada satu dekat YouTube kan, dia cerita tentang kenapa orang yang berlakon cerita pornografi ni banyak bunuh diri.
Kadang-kadang kita tengok dia seronok buat pornografi, video pornografi, tetapi ramai yang bunuh diri. Sebab apa? Mereka ni hati sangat gelisah. Kan? Gelisah dengan dosa yang dia buat. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dia rasa itu adalah perkara yang dosa. Hati dia gelisah, tak tenteram, lalu untuk hilangkan kegelisahan dia tu dia bunuh diri. Sebenarnya dia melanggar fitrah. Okey, kesimpulannya dah habis dah ni. Okey, kita kena setiap perbuatan tu kita kena ingat dia akan diperhitungkan di akhirat. Okey, itu yang kita kena ingat. Dan orang yang terbaik di kalangan kita akan masuk ke syurga dan orang yang banyak dosa akan dimasukkan dalam neraka. Itu janji Allah. Okey, jadi kat situ kita ni kena buat pahala sebab bukan untuk Allah je, tetapi untuk diri kita sendiri. Okey, kita nak hidup tenang, kita tak nak gelisah, kita tak nak rasa macam malu. Okey, jadi itulah yang kita kena jaga, iaitu menjaga diri supaya kita tidak melakukan dosa. Okey, saya nak buat kesimpulan pun seorang pun nanti lama. Sampai situ sahaja saya punya kelas. Okey, bolehlah awak teruskan buat pembentangan yang saya bagi hari Isnin hari tu. Saya rasa dah ramai dah isi kan. Okay, saya tak check pula. Okey, sampai situ sahaja kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah surah Wal-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Salam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.